Salam sejahtera murid-murid. Pada minggu lepas, murid-murid telah mempelajari cara untuk menukarkan pecahan kepada peratus. Minggu ini, murid-murid akan mempelajari cara untuk menukarkan peratus kepada pecahan. Mari kita bersama-sama melihat buku teks muka surat 95. Cikgu tunjukkan contoh yang kelima. Nyatakan 63% dalam pecahan per 100. Baiklah, apabila kita menuliskan peratus dalam pecahan per 100, maka 63% ini bersamaan dengan 63 per 100. Ini yang dimaksudkan dengan pecahan per 100. 63% sama dengan 63 per 100. Baiklah, contoh yang keenam. Tulis 90% dalam pecahan bentuk termudah. 90% apabila kita tulis dalam bentuk pecahan, ia akan menjadi 90 per 100. Kalau kita lihat di sini, dia ada menulis 90% sama dengan 90 per 100. Jadi untuk menukarkan ataupun menuliskan pecahan ini dalam bentuk termudah, kadang-kadang murid juga terbiasa dengan perkataan bentuk terkecil. Jadi 90 per 100 ini kita boleh masukkan satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Oleh karena dia ada pasangan nilai sa di sini sifar, maka kita boleh masukkan satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Dia mesti berpasangan. Murid-murid tidak boleh masukkan satu sifar di atas dengan dua sifar di bawah. Tidak boleh ya, murid-murid mesti berpasangan. Satu di atas sifar, satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Jadi apabila kita masukkan, dia akan menjadi 9 per 10. 9 per 10. Baiklah, contoh yang ketujuh. Tulis 40% dalam pecahan bentuk termudah. 40% apabila kita tulis dalam bentuk pecahan per 100, ia akan menjadi 40 per 100. Untuk mempermudahkan pecahan ini, kita mesti membahagikan pecahan ini dengan satu nomor yang sama. Kalau kita lihat contoh di sini, 40 ini dibahagi dengan 20, maka penyebutnya pun dibahagi dengan 20. 40 bahagi 20, maka 100 pun bahagi dengan 20. Tidak boleh 40 bahagi 20 di atas, di bawah pula 100 bahagi 40. Itu satu kesilapannya. Setelah dibahagi, 40 bahagi 20 bersamaan dengan 2. 100 bahagi dengan 20 sama dengan 5. Jadi apabila ditulis dalam bentuk termudah, ia akan menjadi 2 per 5. Jadi murid-murid, 40% sama juga sama dengan 2 per 5. Kalau kita lihat seperti kaidah di atas, 40 per 100, seperti yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, kita boleh masukkan satu sifar di atas dengan satu sifar di bawah. Tidak boleh dua-duanya, mesti berpasangan satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Jadi dia akan menjadi 4 per 10. 4 per 10 ini kita masih boleh permudahkan. Kita bahagi dengan satu nomor yang sama, yaitu 4 kita bahagi dengan 2, 10 dibahagi dengan 2. Jadi 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2. 10 bahagi dengan 2 sama dengan 5. Jawabannya 2 per 5 sama dengan jawaban di sini. Kenapa kita tidak boleh bahagi 4 dengan bahagi dengan 4, sedangkan 4 dengan bahagi 4 bersama dengan 1. 4 boleh bahagi dengan 4. Ini karena 10 kita tidak boleh bahagi dengan 4. Seperti yang cikgu katakan tadi, kalau kita bahagi di atas dengan 2, maka di bawah pun kena bahagi dengan 2. Mesti kedua-dua ini boleh dibahagi tepat dengan nomor yang kita tentukan.
Tidak boleh 4 dibagi dengan 2, 10 bahagi dengan 4, ataupun 5, ataupun nomor-nomor yang lain. Baiklah murid-murid, coba tunjukkan contoh yang seterusnya di dalam uji diri ini. 19%. 19% apabila kita tulis di dalam bentuk pecahan, ia akan menjadi 19/100. Oke, 19/100 ini tidak boleh dipermudahkan. Karena 19 ini kita boleh bahagi dengan 19, tetapi 100 tidak boleh dibahagi dengan 19. 100 pula boleh dibahagi dengan 2, boleh bahagi dengan 5, boleh bahagi dengan 10 dan sebagainya. Tetapi 19 tidak boleh dibahagi dengan 2, bahagi dengan 5, bahagi dengan 10 dan sebagainya. Jadi jawaban termudah, pecahan dalam bentuk termudah bagi 19/100 ialah 19/100. Kita lihat contoh yang kedua, 60%. 60% apabila kita tulis di dalam bentuk pecahan, ia akan menjadi 60/100. Jadi, seperti contoh yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, kita boleh masukkan sifar. Satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Maka ia akan menjadi 6/10. Baiklah, 6/10 ini kita boleh permudahkan lagi, yaitu dengan membahagi dengan nomor 2. 6 bahagi 2, 10 bahagi dengan 2. 6 bahagi 2 sama dengan 3. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Maka jawaban termudahnya ialah 3/5. 6 kita boleh bahagi dengan 3, tetapi 10 tidak boleh dibahagi dengan 3. Itulah sebabnya kita memilih 2. Karena 6 boleh dibahagi dengan 2, 10 pun boleh dibahagi tepat dengan 2. Baiklah, contoh yang terakhir, 85%. 85% kita tulis dalam bentuk pecahan, ia akan menjadi 85/100. 85/100 ini kita boleh permudahkan dengan cara bahagi dengan 5. Oke. Pengangkat kita bahagi dengan 5, penyebut kita bahagi dengan 5. Cikgu berikan satu tips di sini. Apabila murid-murid melihat nilai SA itu ialah 5 ataupun sifar, maka nomor itu boleh dibahagi dengan 5. Baiklah, kalau murid-murid tidak tahu macam mana caranya untuk mencongak 85 bahagi 5, murid-murid boleh menggunakan bentuk lazim. 85 bahagi 5. Kita buat di bawah sini ya. 85 dibahagi dengan 5. 5 didarab dengan 1 sama dengan 5. Jadi 8 tolak 5 sama dengan 3. 5 turun ke bawah. 5 didarab dengan 7 sama dengan 35. 35 tolak 35 sama dengan sifar. Jadi 85 bahagi dengan 5 sama dengan 17. 85 bahagi 5 sama dengan 17 per 100 bahagi dengan 5. Oke. 100 kita bahagi dengan 5. 5 didarab dengan 2 sama dengan 10. 10 tolak 10 sama dengan sifar. Sifar turun ke bawah. 5 didarab dengan sifar sama dengan sifar. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Jadi 100 bagi 5 sama dengan 20. 100 bagi 5 tadi sama dengan 20. Oke, maka bentuk termudah bagi 85/100 ialah 17/20. Karena 17/20 ini tidak boleh dibahagi dengan satu nomor yang sama. Baiklah, selamat belajar murid-murid.